Okey, kita sambung part 2 untuk Microsoft Form. Mula-mula sekali cari internet. Okey, hari tu kita search dekat sini OneDrive kan. Untuk hari ni nak tunjuk macam mana nak buka guna ID Delima. Okey, dekat atas ni type moe-dl.edu.my. Okey, ID Delima tu. Kemudian kita log masuk. Okey, pilihlah akaun kita. Kalau akaun kita tak ada sini, kena type lah. Okey, use another account. Okey, bila dah settle semua, kita dah masuk password semua, dia akan sini pilih guru. Okey, kalau dia minta login tu, login je lah semula. Ya. Yeah. Kemudian di atas ni ada aplikasi, pergi ke Microsoft. Okey, dia akan keluar macam ni. Pilih OneDrive. Okey, dia akan buka kat sini. Bila sampai sini samalah macam hari tu. Okey, pergi ke sini, kemudian pilih Forms. Okey, kemudian ini kita punya form hari tu. Yang part 1 tu, yang ni. Okey, kalau nak buat hak baru, klik sinilah. Kalau tidak, sambung je lah sini. Okey, kalau nak sambung ikut sinilah. Nak guna yang part 1 hari tu. Okey, dia akan minta sign in. Pada tu pilih je akaun kita. Okey, ini tick, lepas tu tekan yes. Okey, untuk hari ni kita nak buat soalan objektif aneka pilihan. Okey, jadinya sekejap. Hari tu kita sampai sini kan, section kan. Okey, yang ni hari tu saya test, tak apa saya buang dulu. Kita buat semula. Lepas tu ni pun kita buang semula. Yang ini pun kita buang. Yang ni pun kita buang. Okey, kita sampai section B je kan. Sorry. Kita sampai section A saja kan. Sampai sini je kan. Hari tu kita dah buat full name dengan kelas. So kita nak buat section A, multiple choice. Okey. Hari ni saya nak tunjuk dua format, dua cara lah macam mana nak buat multiple choice. Okey, macam biasa add new, kita pilih choice. Okey, di sini kita punya soalan. Okey, kalau nak masuk gambar kat sinilah. Okey, katakan gambar. Kalau untuk soalan dia ada dua pilihan, satu image dengan video. Okey, image ni gambar, video ni video lah. Okey. Cara masuk sama juga macam kita masukkan title lagi tu. Klik mana kita nak lah, image. Dia akan keluar image search, OneDrive dengan upload. Okey, jadi saya ni upload ni dari komputer. Image search ni kita dari tu kita dah buat melalui internet lah, cari gambar. OneDrive ni saya tak nak sentuh lagi sebab yang ni dia kena satu sesi lain. Okey, okey. So untuk hari ni kita try upload. Ini upload ni untuk cari apa tu? Benda yang ada dalam kita punya laptop. Okey. So tekan upload. Dia akan buka lah. Lepas tu kita carilah duduk di mana kita punya gambar tu. So kat pictures, kita tengok. Bolehlah tengok mana-mana. Okey, katakan saya nak bedal je lah, ambil yang ni. Okey, katakan saya nak pakai yang ni. Kalau klik open, dia akan keluar kat sini. Okey. Jadi dekat sini kita ada pilihan lah untuk edit. Okey. Kalau nak edit gambar ni, tekan gambar pensil tu. Sebelah ni untuk buang kan. Okey, tekan gambar pensil tu, edit.
dia akan keluar macam ni. Ini ialah size small. Kalau kita klik sini, dia akan jadi besar. Okey, ini zoom in, dia akan jadi besar tapi sikit-sikit. Ini zoom out, okey, dia akan jadi kecil tapi sikit-sikit. Lepas pada tu, ini kita tak payah usik lah. Okey, so saya nak buat large. Tengok okey, dia akan jadi besar. Okey, kemudian dekat atas ni kita type kita punya soalan. Okey, uh, okey, what are the things that people cannot see? Cannot pula dah. Okey, so kita ada banyak benda ni. Okey, di sini kita masukkan kita punya option. Okey, jadi kita boleh masuklah option kita. Okey, kita letak kat sini failure. Lepas pada tu yang kedua kita letak success. Kalau kita nak tambah lagi, kita tambah kat sini. Okey, kalau tak cukup lagi, kita boleh tambah lagi option dekat sini. Okey, okey. Tak apalah. Kita buat benda lain dulu. Kita buat okey, contoh. Okey, kalau nak tambah lagi, tambahlah. Okey, kalau tidak, tak ada lah. Okey, di sini kalau kita tengok tepi ni kita ada gambar tong sampah. Okey, maknanya untuk kita delete yang ini. Ini pun ada, ini pun ada, ini pun ada. Okey, ini untuk kita delete jawapan yang kita nak tukar lah. Kalau nak tukar kat sini terus pun boleh kan. Tapi kalau macam kita dah terbuat 4 tapi sebenarnya kita nak 3, boleh buang kat sini. Okey, yang ini ialah untuk display message. Kita nak tunjukkan message. Okey, kalau dia pilih failure, dia akan keluar message ni. Kalau dia pilih benda ni, okey. So kata saya bagi contoh jawapan dia kat sini failure. Okey. So kita display message kat sini, kita boleh tulis message kita lah. Alamak. Okey, kemudian yang ini yang ini, kemudian yang ini. Okey. Dekat sini ialah correct answer, jawapan yang betul. Okey. Jawapan yang betul. So kita pilih jawapan kita yang betul ialah yang ini, 1. Kan? Jadi kalau kita tu tersalah, kita boleh pilih tempat lain lah kat sini ke. Dia akan tukar kat situ jadi correct answer. Nampak? Dia tukar kat situ. Jadi jawapan dia kat sini, sinilah. Okey. Di bawah tu ada points. Jadi kita boleh letak untuk markah, untuk soalan ni berapa markah. Okey, katakan 1. Yang ini multiple answers, kita tengok untuk soalan kedua nanti, required. Required ni diperlukan. Okey. Maknanya kalau budak tak jawab hak ni, dia tak boleh pergi ke soalan seterusnya. Okey. Dia ada kelebihan dan ada kekurangan lah atas cikgu lah. Okey. Katakan kalau kita buat required, kita boleh paksa budak jawab. Maknanya kalau dia tak jawab, dia tak boleh pergi ke bahagian seterusnya. Tapi ada juga kekurangan dia, kalau kita buat required, budak ni kadang-kadang soalan part A tu dia tak boleh jawab, tapi soalan part B dia boleh jawab. Okey. Jadi kalau dia tak habiskan part A, dia tak boleh pergi ke part B kalau kita buat required. Kalau kita tak buat,
dia tak habiskan part A tak apa, dia boleh pergi ke part B. Okey, jadi cikgu pilihlah atas cikgu punya awak punya hak mana awak suka lah. Kalau awak nak buat required, buatlah. Okey, untuk ini kalau tak mau buat required lagi, lepas tu kat sini tak ada apa, kita nak tengok ni, shuffle options. Okey. Shuffle options bermaksud dia akan susun ikut dan dia. Kalau macam dalam kertas soalan kita ada A, B, C, D kan. Uh, untuk shuffle options dia akan susun benda ni ikut dan dia. Okey, maknanya setiap orang yang buka tu jawapan dia bukan di atas. Okey, kalau CA buka mungkin jawapan kat sini. Bila CB buka dia jawapan duduk sini. Kalau orang lain pula buka dia akan duduk sini jawapan. Dia akan lari jawapan dia. Jawapan sama kedudukan dia lari. Okey. Ini untuk elok budak meniru lah. Jadi dia tak boleh lah hello kawan dia tanya nombor satu jawapan dia apa? A. Okay. So kalau dia tanda A mungkin dia punya betul, kawan dia punya salah. Okay. Gitulah. Kemudian apa lagi Okay, settle. Ini untuk meletakkan match kita akan buat untuk soalan kedua. Ini subtitle ni tak berapa tu sangat. Add branching ni kita tak nak kacau lah. Yang ni dah masuk bahagian advance. Okay. So kita ada macam ni. Okay. Untuk tengok guana raya kita punya soalan ni, kita boleh klik pada preview. Okay. Hari tu kita dah bincang. Ini untuk komputer. Nombor 1, nombor 2. Kemudian dia ada next. Okay. Alamak. Kena tanda lah. Kenapa dia ada next? Sebabnya kenapa dia ada next? Kenapa dia ada next? Sebab kita buat section. Kalau kita tak buat section, dia akan terus je sambung sampai habis. Okey. Kenapa kita tak boleh tekan next tadi? Sebabnya kita biarkan benda ni kosong. Sedangkan benda tu required. Okey. So baru kita boleh tekan next. Okey. Ini rupa soalan kita. Okey. Jadi kalau dia jawab yang ini, dia okey. Kalau kita buka dekat mobile ni pula, gini rupa dia. Okey. Kita back semula. Tengok tadi, kalau kita tengok tadi mana? Tengok ni jawapan dia duduk atas kan? Okey ya. Kita tengok back. Apa jadi kalau kita tanda gini? Klik sini balik. Soalan dia. Okey tengok ni shuffle option ni kita tick dia. Tengok apa jadi X, Y. Tengok dia dah susun tempat lain. Okey, kalau kita buka yang lain, dia akan susun tempat lain pula. Okey. Itu maknanya dia shuffle. Okey. Kita klik black. Okey. So yang ini kita dah siap. Kita ada point. Okey, required. Lepas tu yang ni kita dah settle. Hari tu kita ada bincang pasal ni. Apa jadi? Okey, ini kalau kita copy question, okey, dia akan buat satu lagi benda yang sama. Maknanya yang ini pun sama, gambar pun sama, dia punya ni pun semua sama, setting semua sama. Okey, setengah orang dia suka tarik semula. Okey, kalau contoh macam gambar ni kita nak guna 3-4 kali bolehlah kita buat ni kan, kita tukar soalan je. Okey, kalau kita tekan copy question, tengok apa jadi Okay. Dia akan jadi nombor 4. Yang nombor 3 tadi dah ada dah. Ni section A ni, kenapa soalan pertama jadi nombor 3? Sebab yang ini kita dah ada nombor 1 dengan nombor 2. Dia kira juga. Yang itu boleh tukar tapi advance lah. Lagipun dia tak mengganggu sangat kita punya ni, so kita lock aja.
Okey, yang ini soalan kedua. Saya nak tunjuk macam mana satu lagi. Okey. Yang ini saya nak buang gambar. Okey, kemudian dia ada ni lah. Uh, tinggal dia punya ni lah. Okey, untuk kali ni saya nak tunjuk maths. Okey. Yang ini kita buang. Kemudian enter an equation. Okey. Ini untuk kita masukkan formula matematik lah. Okey, jadi kita boleh tengok saya pun tak berapa handal sangat matematik ni tapi bedal je lah. Okey, ini ialah square root. Square root ni orang panggil benda akar empat segi tak? Bukan. Square root ni orang panggil punca kuasa 2. Punca kuasa. Bukan. Benda orang panggil, tak tahu. Okey. Anyway, Cikgu Matt dia tahulah benda-benda fungsi, benda-benda gini ni kan. Okey, ni lepas tu saya nak tunjuk hak simple sahaja. Kita nak tunjuk X tambah Y sama dengan 3. Lepas pada tu dia akan keluar macam ni. Koma X tolak Y. Itu titik ke apa tu? Tolak Y sama dengan 1. Okey. So soalan kita, hitungkan nilai X dan Y. Okey. Jadi yang ini tadi kita buang dululah sebab ini soalan jawapan untuk yang atas tadi tu kan. Bila kita tarik kita punya ni, dia akan keluar suggested result. Okey, tapi ini kita punya dia kira siap-siap dah. Okey. Lepas pada tu ni correct answer ni, dia dah siap dah khabar. Okey, so kalau kita nak buat add option, kalau kita nak malas nak add option, kita check sini betul ke tidak. Okey, ini yang betul, ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Jadi kalau kita tekan add all, dia terus dia masuk sini. Okey, jadi kita tu dia dah siap tanda dah hak ni. Okey, jadinya kita itulah. Kalau kita ada lebih daripada satu jawapan, okey, kita buat multiple answers. Lepas tu pilih satu. Kita nak tukar, saya nak tukar yang ni lah. Okey, jadi kita buang, tekan backspace. Kita buat Y sama dengan 1, X X sama dengan 2. Okey. Ini pun jawapan yang betul. Tengok, kalau kita buat multiple answers, kita boleh tanda 2 jawapan. Okey. Kemudian ini required. Ini berapa point. Kalau nak tambah lagi kat sini. Ada satu saya nak tunjuk dekat sini. Kita shuffle option betul, maths betul. Okey, subtitle. Dekat sinilah saya nak tunjuk. Okey. Kita ada correct answer kat situ. Ni drop down. Drop down ni dia akan buat satu petak saja. Dia tak akan tunjuk semua. Bila budak klik baru dia keluar pilihan. Okey, saya nak tengok contoh.
Okey. Tengok dia dah hilang kan. Okey. Guna drop down ni dia untuk jimatkan ruang je lah sebenarnya. Tapi kalau dia ada lebih dari satu soalan, dia tak boleh dah. Lebih dari satu jawapan, dia dah tak boleh buat drop down. Okey. Kalau kita preview, okey, tengok balik kita punya X, kita punya Y, section A. Tadi kita nampak kan? Ni kan buat, okey. Yang ni kita nampak tadi kan dia punya pilihan. Tapi untuk yang drop down dia akan jadi macam ni. Okey, dia pilih satu. Untuk ini pula dia akan jadi kotak macam ni. Maknanya dia kena tick semua yang dia rasa betul. Ini multiple answers. Okey. Jadi untuk soalan objektif saya rasa sampai situ saja. Untuk part 3 kita akan bincangkan pasal soalan subjektif pula. Okey, subjektif dia ada tiga jenis soalan. Yang pertama ialah isi tempat kosong. Dua je lah. Sebab isi tempat kosong ni subjektif pun boleh juga. Kalau kita nak buat objektif pun boleh juga. Okey, jadi kita itu tunggu part 3 lah. Okey. So saya sampai situ dulu. Okey, bye bye.